Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi izinkan saya untuk membuat pembentangan laporan inovasi, dan tajuk projek saya adalah Ecosphere Quest Explorer, dan tujuan inovasi yang telah saya bina ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar tahun 5 tentang tenaga boleh baharu dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Baiklah, pendekatan yang saya guna adalah melalui permainan Snake and Ladders, dan dengan elemen pembelajaran berkaitan dengan tajuk tenaga boleh baharu. Baiklah, seterusnya adalah saya ingin berkongsikan sumber inspirasi dan dari mana idea yang telah saya dapat untuk membina inovasi ini. Pengalaman yang telah saya dapat adalah melalui praktikum fasa pertama, dengan saya melihat cabaran dalam menarik minat pelajar melalui pendekatan tradisional. Jadi penerapan terapi bermain melalui aktiviti yang lebih interaktif, dengan media interaktif, permainan dan game dan ganjaran dan sebagainya, lebih menarik minat dengan lebih berkesan. Dan kajian rujukan yang saya telah dapati bahawa daripada Ainsworth 2019 dan Firdaus 2020 menunjukkan bahawa keberkesanan pembelajaran berasaskan permainan lebih memberi impak yang lebih baik daripada pendekatan tradisional. Baiklah, seterusnya adalah penilaian projek dan dapatan. Baiklah, saya dah tunjukkan saya punya hasil TikTok di TikTok, dan kaedah penilaian promosi yang digunakan adalah melalui media sosial TikTok dan maklum balas daripada guru. Dapatan utama daripada TikTok menunjukkan bahawa saya telah mendapatkan sebanyak 1,100 view dan tontonan dan 72 likes daripada video tersebut. Dan seterusnya saya dapat 14 maklum balas positif daripada pelajar dan guru mengenai permainan yang menyeronokkan dan interaktif. Baiklah, seterusnya adalah saya ingin pergi kepada keberhasilan dan impak. Dari aspek keberhasilan, peningkatan pelibatan pelajar menunjukkan lebih positif berbanding dengan pendekatan tradisional. Ini menunjukkan bahawa murid lebih berminat untuk bermain dalam belajar ataupun belajar sambil bermain. Seterusnya adalah pemahaman konsep tenaga boleh baharu yang lebih mendalam. Seperti yang kita tahu, di dalam inovasi tersebut saya telah unsurkan aspek tenaga boleh baharu dengan soalan yang mencabar minda, permainan yang memerlukan aktiviti fizikal, yang memerlukan aktiviti berkumpulan dan sebagainya, lebih dapat menarik minat dan memberi pemahaman yang lebih tinggi kepada murid tersebut. Seterusnya adalah kemahiran komunikasi dan kerjasama pelajar juga meningkat secara mendadak apabila mereka memerlukan kerjasama yang sangat tinggi untuk menyelesaikan tugasan yang perlu dihadapi oleh pelajar tersebut. Dan seterusnya adalah impak. Impak yang pertama yang dapat dikesan adalah perubahan sikap positif terhadap pembelajaran tersebut. Seterusnya adalah peningkatan minat terhadap subjek ataupun subtopik tenaga boleh baharu, dan akhir sekali penglibatan guru dalam inovasi pendidikan. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan cadangan penambahbaikan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditambah baik dan perlu diimprove. Yang pertama dari aspek audio dan visual. Integrasi muzik, latar dan efek suara menunjukkan sedikit tidak terlalu rancak dan kurang kena dengan permainan tersebut. Jadi apa yang saya nampak, saya perlu mungkin meletakkan audio yang lebih menarik minat dan lebih
memberi semangat dan galakkan kepada murid tersebut. Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah variasi tugasan dengan memberi tugasan hands on seperti membuat poster dan eksperimen kepada murid tersebut. Dan cadangan penambahbaikan yang ketiga adalah strategi permasaran yang lebih meluas seperti melalui media sosial yang lebih banyak seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga melalui mempromosikan di bengkel-bengkel sekolah. Seterusnya adalah potensi masa depan dan kesimpulan. Pengembangan inovasi potensi untuk diadaptasi dalam subjek lain. Jadi inovasi ini juga dapat diadaptasi dengan subjek lain seperti bahasa Melayu, matematik, sains dan sebagainya. Juga dapat menggunakan inovasi ini dengan mengubah soalan tersebut dan mengubah quest yang terdapat dalam inovasi tersebut agar membantu murid lebih memahami topik yang digunakan oleh inovasi tersebut. Seterusnya adalah strategi jangka panjang dengan mengintegrasikan AR dan membangunkan aplikasi mudah alih. Ini mungkin akan memakan sedikit modal, tapi kesan jangka panjangnya akan memberi impak yang sangat positif dan akan meningkatkan lagi minat murid dan lagi mudah untuk mendapatkan inovasi tersebut. Jadi kesimpulan Ecosphere Quest ini berupaya menjadi alat pembelajaran yang sangat relevan dan menarik dalam bidang RBT, malahan dalam mana-mana bidang sekalipun. Baiklah, akhir sekali saya ingin berkongsikan cara penggunaan Ecosphere Quest. Yang pertama adalah penetapan kumpulan. Pelajar dibahagikan kepada 4 hingga 5 kumpulan untuk bermain bersama, dan seterusnya permainan bermula. Pelajar melancarkan dadu untuk bergerak di papan permainan. Langkah ketiga, tugasan quest. Setiap kali pemain mendarat pada kotak tertentu yang ditunjukkan logo seperti ular dan tangga, mereka perlu menyelesaikan tugasan ataupun dipanggil quest berkaitan tenaga boleh baharu. Jika mereka gagal melaksanakan quest tersebut, mereka akan turun melalui ular tersebut, dan jika mereka gagal pada kotak tangga, mereka tidak akan naik ke kotak seterusnya. Langkah keempat pula, kerjasama dalam kumpulan. Tugasan memerlukan kerjasama dari mana pelajar berbincang dan menyelesaikan soalan bersama. Segala soalan yang ada dalam kuis tersebut haruslah disiapkan bersama-sama dan bekerjasama. Langkah yang kelima adalah penghargaan. Mata diberikan ataupun poin untuk setiap tugasan yang berjaya diselesaikan, dan pemenang adalah kumpulan dengan mata tertinggi. Akhir sekali, pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks praktikal sambil berseronok. Baiklah, itu sahaja untuk pembentangan laporan inovasi daripada saya. Sekian, terima kasih.